Okey, kita mulakan kelas ini ya dengan bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk praktis komprehensif. Yang ini senang ya, saya start kalau kamu tengok saya start nombor 2 terus. Sebab nombor 1 tu saya rasa macam bila saya tengok soalan dia, kamu pun boleh buat sendiri insya-Allah. Kan? Jadi tengok soalan ni dulu kejap. Okey. Boleh nampak? Besar sikit. Lorek rantau sepunya bagi sistem ketasapaan linear yang diberikan. Kalau kamu tengok soalan dia, langkah pertama kita akan cek dulu dia punya graf. Okey, kalau kamu tengok graf dia, saya tulis kat sini lebih kurang yang pertama ada 2y sama dengan 3x. 2y 3x ni okey, ngam. Okey, kemudian dia arah ke mana? Y dominan, kiri maksudnya lebih kecil ke bawah. Jadi kita ke bawah. Saya tanda macam tu je. Ke bawah maksudnya graf kita sini, area ni. Okey. Ni macam biasa. Ni kawasan dia. Kawasan yang terlibat dah ke bawah. Okey. Kemudian X4 tak ada. Bila X4 baru kita kena buat X4. X4 ni kita buat graf garis dia X sama dengan 4, garis putus-putus. Lebih kecil maksudnya garis putus-putus pada X4. Kita bagi buat. Ni buat garis putus-putus. Kalau letak nama graf dia, kat atas boleh, bawah boleh, mana-mana boleh. X sama dengan 4. Cuma apabila X dominan minggu lepas saya cerita kamu, kalau lebih kecil kita ke kiri. Ke kiri. X kiri kanan. Y atas bawah. Macam tu je cerita dia. Jadi sebelah kiri. Sini nampak. Kawasan kita. Satu lagi. Y lebih besar pada kosong. Y kosong yang mana? Okay. Y sama dengan kosong juga dikenali sebagai paksi X. Y sama kosong juga dikenali sebagai paksi X. Jadi kita tengok paksi X kita. Ni dah ada garis belum? Dah ada garis, tak payah garis pun tak apa. Macam tu je. Dia dah ada garis. Sekarang lorek sahaja kawasan yang terlibat. Ni kawasan dia. Boleh ikut Topik ni agak senang lah. Bila kamu tengok soalan exam dia pun agak senang, markah dia pun agak best jugalah, tak adalah susah sangat kan. Okey. Dan biasanya kalau kamu tengok soalan lorek-lorek macam ni, graf dan lorek ni, dia duduk dalam kertas 2 kan, kertas 2. Okey. Kita tengok dekat B pula Kita pergi B. Dekat B kat sini. Tengok. First kali macam tadi kita check dulu graf. Check graf, check graf. Okey, graf ada. Siapa dominan? Y positif, maksudnya Y dominan. Bila Y dominan maksudnya dia cerita pasal apa? Atas bawah. Dia nak mana? Lebih besar maksudnya atas. Nak panah ke atas. Atas graf. Jadi saya akan buat kat situ graf atas. Kawasan lorekkan kita ni kawasan atas, bawah tak boleh lorek lah. Okey. Kemudian Y4. Y4 putus-putus. Ni tak ada sama dengan garis putus-putus. Pergi dekat Y4, ni Y4 putus-putus. Okey, sampai habis tulis nama dia. Y sama dengan 4. Sama juga cerita dia. Kalau Y dominan, cerita dia atas atau bawah. Jadi kita ke mana ni? Ke bawah. Ke bawah. Nampak kawasan kita dah nampak lah kawasan ni. Lebih kurang. Nampak? Tapi mana ending dia? X negatif 4. X negatif 4 mana ni negatif 4? Jadi X negatif 4. Garisan apa? Putus. Putus juga. Kena hati-hati. Putus-putus dengan garis tu. Kadang-kadang yang tu selalu careless. Ramai yang careless. X sama dengan negatif 4. Ini belah mana? X. X maksudnya kanan atau kiri. Kalau lebih besar maksudnya ke kanan ni kawasan ni. Jumpa kawasan dah. Nampak kawasan segitiga kita tu. Kita lorek . Cuma dalam exam kamu nanti graf ni besar. Ini contoh rancangan kecil-kecil je. Okey. Tengok satu lagi C, sama kat cerita dia. Ingat jalan kerja dia. Check graf dulu. Kita check graf. Okey. Y X, Y negatif X. Putus-putus. Ada? Ada? Kalau ada cantik. Atas bawah? Atas. Y lebih besar atas. Kawasan di sini. Maksudnya kawasan atas. Bawah tak boleh lorek. Okey.
Kemudian yang ini, Y lebih besar X tolak 4 ada senang tak payah buat. Ni kawasan ni pula. Nampak? Kawasan yang kita nak kena lorek kan. Okey, lagi apa? Y2. Okey, tengok. Sama dengan, ada lebih kecil dan sama dengan, maksudnya garis dia terus. Kan dekat Y2. Y2, ini Y2 garis terus. Jangan buat putus-putus tak, terus. Terus macam tu, letak kat sini Y sama dengan 2 ke mana? Lebih kecil ke bawah. Okey. Cantik kan? Okey, kemudian Y kosong. Y kosong apa tadi? Tadi dah cerita dah. Y sama dengan kosong adalah paksi X. Ni paksi X kita atas. Jadi kita pergi dekat paksi X kita. Ni paksi X. Saya garis je atas sini. Jadi kita akan dapat kawasan yang terlibat. Kawasan lorek kawasan terlibat. Ya, nampak? Boleh faham? Okey. Ini antara soalan yang mudah lah. Dia dua soalan dia. Satu dia bagi persamaan, dia suruh lorek. Satu lagi, tengok nombor 3. Dia bagi kawasan pelorek. Dia kata cari persamaan dia pula. Dia terbalik soalan dia. Boleh. Okey, yang ini senang sikit sebab tak payah lukis graf lah. Kan? Cuma kena tengok betul-betul. Contoh, apa kita ada garisan, kalau ada garisan persamaan dia, kita buat dulu. Kita tanda dulu. Okey, yang ini garisan pertama ni nampak. Okey. Siapa dia punya dominan dia? Y. Kalau dominan Y maksudnya yang ini ke mana ni? Atas. Atas maksudnya lebih besar atau sama dengan. Kenapa? Garis dia terus. Jawapan kita pertama, Y lebih besar atau sama dengan negatif 2X. Yang pertama. Yang ni. Okey. Yang ini pula. Yang ini, Y dengan X. Ni pun atas juga. Y. Atas juga. Tapi putus-putus. Jadi jawapan kita, Y lebih besar X. Okey, jangan letak sama dengan sebab garisan dia putus-putus. Yang ini pula apa? Y4. Tapi kat mana? Kawasan pelorek dia bawah. Jadi bawah maksudnya lebih kecil. Putus. Y lebih kecil 4. Okey. Macam biasa kan? Kalau kamu tak faham, kamu cakap terus kan? Okey. Dapatlah 3. Biasanya 3 benda ni, ini lagi best. Soalan ni lagi best. Sebab apa? Markah dia 3. 1, 2, 3. Cuma kadang-kadang ada garis tu tidak diberi persamaan. Jom kita tengok B pula. Soalan B nampak? Ini senang. Ni ada, senang. Mula-mula kita tengok yang ni dulu. Mana-mana tak apa buat, tak kisah. Kalau semua ada. Ni, lorek ke mana? Ke bawah. Lorek ke bawah. Ke bawah maksud apa? Lebih kecil. Okey? Ada sama dengan? Tak ada sebab putus-putus. Jadi Y lebih kecil 2X. Okey? Yang ni pula. Ambil mana-mana tak apa yang ni. Kita ambil ni. Atas. Atas maksudnya lebih besar. Ada sama dengan? Ada sama dengan. Sebab garisan dia terus saja. Jawapan kita Y lebih besar dan sama dengan 1/2X. Dia ikut je. Okey, yang ketiga, ramai-ramai dia pun follow je ramai-ramai. Cuma kita kena tahu yang ini mesti ke bawah, maksudnya ada sama dengan. Sebab apa? Garisan dia terus kan. Jawapan kita Y lebih kecil sama dengan negatif 1/2X tambah 6. Okey, terus kan. Boleh? Terus C, nampak? C dia dah sukarkan sikit. Masalah dia, 2 persamaan ada, 1 tak ada. Kan? Tapi dia takkanlah buat susah sangat. Nampak? Okey. Kalau tak ada macam ni, markah dia mungkin dia lebihkan markah 1. Sebab kena cari persamaan dan kena tandakan. Nampak? Yang ni contoh yang ni. Y positif tak ada masalah. Kita ikut je sebiji tadi tu. Lorek belah mana? Bawah. Garisan terus. Maksudnya Y tolak X. Okey, lebih kecil atau sama dengan 4. Dah selesai seorang. Yang ini yang ada dulu ambil, yang ada dulu. Yang ni 2Y pun 2Y lah. Kita ikut je, jangan buat apa. 2Y lorek kat mana? Kat atas dia.
Ada sama dengan? Tak ada sebab garisan putus-putus. Lebih besar saja. Kan? X campur 4. Selesai. Yang ni tak ada. Bila tak ada, tengok dulu. Dia kena kat mana? Dekat 3. Bila dekat 3, nama graf ni adalah Y sama dengan 3. Kamu tulis ni, kita tulis. Satu markah. Nampak? Lepas tu buat kesamaan dia ke mana? Bawah. Kan? Okey, putus-putus. Jadi jawapan kita Y lebih kecil daripada 3. Dia jadi 4 markah dia, nampak? Dia ada tambahan dia. Sebab graf tidak diberikan graf tapi tidak diberikan persamaan graf tersebut. Okey? Tengok bahagian D pula. Ini lagi best. Dia bagi 1 je. Ini kita boleh pergi graf ni, kalau kamu tengok, dia boleh pergi markah 5. Walaupun simple je, dia boleh pergi markah 5 ataupun 4 lah. Dia tengok terpulang kepada pemeriksa lah. Dan kalau dia rasa macam senang sangat, 1 markah je. Okey? Contoh kita buat apa yang kita ada dulu. Yang ini atas. Maksudnya lebih besar, garis terus sama dengan. Ambil jawapan dia dulu. Y lebih besar atau sama dengan 3/2X tambah 6. Okey? Kemudian garisan ni. Dia kena dekat Y5. Kita tulis. Y sama dengan 5. Garis putus-putus. Lorek kat bawah. Nampak? Garis putus-putus, lorek kat bawah. Jawapan kita akan jadi Y lebih kecil 5. Boleh? Okey? Dapat Kemudian satu lagi mana? Ini siapa punya? 4 siapa punya? X punya. X sama dengan 4. Kalau X, apa cerita? Kiri atau kanan? Lorek kat mana ni? Kanan. Kanan maksudnya lebih besar. Putus-putus. Jawapan kita X lebih besar 4. Habis. Boleh? Okey? Ini kita tengok. Ni dah sampai sini dah. Kita dah boleh buat apa? Dia bagi persamaan, kita lorek. Dia bagi lorek, kita buat persamaan. Okey? Kita tengok apa seterusnya. Yang ini nampak. Yang ni sebenarnya kotak ni dia tak bagi pun dalam exam. Saya je tak bagi. Saya bagi senang untuk kamu nak buat. Sekarang dalam exam tak ada kotak main garis je. Main garis je, kan? Okey? Jadi lorek dan lukis dan lorek rantau sepunya bagi sistem ketaksamaan linear diberikan. Jadi kita ada berapa? Y tambah X 10. Kan? Jadi langkah pertama apa kita buat? Untuk A saya akan buat kat sini Y tambah X sama dengan 10. Persamaan dia dulu. Okey? Kemudian saya akan buat 6 kotak bawah tu. Ini kekurangan X, Y. Okey, lepas tu saya try. Kalau X kosong, tutup X. Ni 10 kosong pula, mana pergi satu ni. Okey. Kalau X kosong, tutup X. Maksudnya Y dia 10. Sama juga belah sini. Kalau Y kosong, tutup Y. X dia 10. Ni kan mudah cam lah. Kalau dia kata Y campur X dengan 10, maksudnya 10-10 lah. Nampak? Ini macam mana kita nak buat graf dia? Dapat satu buat graf dia. Okey? Graf dia simple je kita buat. Contoh soalan ni. Saya akan buat tengah-tengah ni. Contoh macam ni. Nampak? Kelabu pula. Corner to corner. Okey okey. Sedang. Okey. Kalau tak ada kotak, kamu boleh pakai baris je, tanda-tanda je. Sengat ni berapa cm, kan? Biasanya kita tak ambil lah sampai, kalau pakai pembaris janganlah ambil 1 cm ni satu. Kita boleh pakai kecil sikit 1 cm buat 2 ke, kan? Kalau nak pakai satu boleh, kalau muat boleh. Tak ada masalah, buat je. Kalau kertas kamu buat, biasanya kertas kalau kertas exam dia tak muat. Sebab kalau sini 10 dah 20 cm dia tak muat. Jadi kamu buat biasanya kita buat 5 cm je, jadikan dia 10. Okey. Ini contoh macam ni, ada kotak-kotak, tak ada masalah cerita dia. Contoh saya, walaupun kotak-kotak, katakan saya nak buat
saya kata nak buat 2, 4, 6, 8, 10. Boleh? 2, 4, 6, 8, 10. Macam tu kan. Negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10. 2, 4, 6, 8, 10. Macam tu kan. Katakan kotak tak ada. Kamu hanya pakai baris je tanda. Nampak? Kemudian kita akan plot lah. Graf kita kat mana tadi? 10, 10. Jadi saya akan garis dekat 10, 10. 10, 10. Macam tu. Nampak? Siapa punya graf ni? Y campur X sama dengan 10. Macam tu. Itu nama dia. Okey? Kemudian yang kedua yang ni pula. Yang kedua kita tengok. Macam mana nak buat dia? Ni Y sama dengan X. Yang atas. Y sama dengan X kan. Y sama dengan X macam mana? Y sama dengan X tak payah buat kotak. Dia 0, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8 macam tu. Jadi kita ambil, saya ambil 0, 0 dengan ujung sekali, saya ambil 10, 10. Ambil ujung dengan ujung kan. Saya pun garis. Lebih kurang Yang ni Y sama dengan X. Okey. Yang ketiga. Apa persamaan kita yang ketiga? Y 10. Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 kat mana? Sini. Y sama dengan 10. Okey, cuma garisan yang ini putus-putus pula. Dapat kan? Tulis Y sama dengan 10. Okey. Loreklah kawasan yang terlibat. Biasanya lorek kawasan segitiga ni lah. Betul tak? Kita cek tengok. Yang pertama atas. Yang kedua bawah. Yang ketiga bawah. Yang pertama atas. Yang kedua saya buat yang mana ni? Oh yang ni silap-silap. Bukan bawah ni atas. Lebih besar saya tengok. Atas. Yang ini pun atas. Yang ketiga ni bawah. Itu kawasan berlorek dia. Okey. Macam tu cerita dia. Terus buat paksi lah. Ini paksi Y. Ini paksi X. Okey. Walaupun B tu saya ada bagi kamu kotak. Tapi B saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat tanpa kotak. Sebab nanti exam tak tahu tiba-tiba tak ada kotak macam mana. Okey. Kita pergi tengok dekat B kan. Saya akan buat. Saya tulis ni dulu. Contoh soalan B. Dia bagi persamaan Y lebih kecil X tambah 6. Yang kedua, Y lebih besar 2/3 X tambah 4. Kemudian Y lebih besar negatif X. X lebih kecil 0. Okey? Tengok. Mula kita buat apa? Ambil pensel lah. Bila nak buat ni kena pakai pensel. Ni tarik dulu. Kurang. Garis. Okey. Tengok ni dulu. Yang ni saya akan buat kotak 6. Okey. Tengok. Kalau X kosong. Kalau X kosong, Y tutup X. Y akan jadi 6. Nampak? 6 je. Okey. Sekarang, apa jadi kalau Y kosong? Kalau Y kosong. Y kosong maksudnya dia akan jadi kosong sama dengan X tambah 6. Jadi kita pindah 6 ke sebelah, dia akan jadi X negatif 6. Nampak? Jadi kita boleh tanda. Sekarang kita nak apa? Kita nak 6 dengan negatif 6. Jadi kita tanda dulu. Y kita kalau ada 6. Okay.
6. Atas pun 6. Okey. Ini Y, yang ini X. Yang pertama 06. 06 sini. Negatif 60 sini. Garis. Garisan straight. Penuh. Lurus penuh. Samaan kat bawah boleh, kat atas boleh mana-mana. Saya tulis sini Y, X tambah 6. Sebut pelan-pelan kita buat relax. Okey. Yang kedua, jangan buat kat sini nanti kotak langgar graf. Kita buat kat sini kejap. Okey, saya buat kat sini kejap. Y sama dengan 2/3 X campur 4. Saya akan buat 6 kotak. Okey. Kalau X kosong. X kosong tutup X semua. Yang tinggal apa? Y 4. Y 4. Ada tak koordinat 04? Ada, cantik. 04. Tanda satu. Seorang lagi? Boleh tak kita buat kalau Y kosong macam mana? Kita try. Okay. Kalau Y kosong jadi kosong 2/3 X campur 4. Jadi saya akan pindahkan 4 dulu. 2/3 X negatif 4. Nampak? Kat sini. Dan kemudian ni pergi atas. Darab 3 negatif 12. Okey. X 2 turun bawah negatif 6. Okey, ataupun kamu boleh gunakan shift calculate saja, pergi dekat kalkulator kamu. Salin saja soalan dia ni. Kosong sama dengan alfa 2/3. 2/3 X. Kadang-kadang tengok kalkulator lah. Kalkulator kadang tak betul kan ni. 4. Shift calculate 2 kali. Kita akan dapat kosong. Kan tak betul kalkulator saya ni. Try sekali lagi. Kosong. Patut dah beli kalkulator lain ni. Tapi itulah. Mungkin X ni saya kena letak darab X kot. Campur 4. Baru betul. Jadi kalkulator hitam maksudnya dia tak boleh terus 2/3 X. Dia kena jadi 2/3 darab X. Baru dapat jawapan negatif 6. Okay. Jadi kita akan dapat kat situ. Kalau kita punya Y kosong, X negatif 6. Ni kita dah ada sebenarnya graf ni. Ni sini. Koordinat yang sama. Ni saya gariskan. Okey. Lupa cek. Garisan apa? Lurus penuh. Lurus penuh. Nama dia letak kat atas boleh. Y sama dengan 2/3 X campur 4. Jadi kita dapat dah. Yang tadi bawah. Yang ini atas cantik. Kawasan dia dah cantik lah. Ada satu lagi. Ini pula. Y sama dengan negatif X. Apa cerita bila kita buat graf Y sama dengan negatif X? Y sama dengan negatif X. Kalau kamu nak buat juga kotak boleh. Kita buat je tak ada masalah. Maksudnya kita akan buat. Kalau X kosong, Y kosong. Kosong. Masalahnya kalau X kita ambil nombor lah. Apa nombor. Contoh. Kalau saya ambil X ini. Saya ambil X dia 3. Y akan jadi negatif 3. Saya tak ada. Tak tulis. Nampak? Jadi kita boleh tukar. Kita ambil Y dulu. Y kita banyak kat sini. Apa jadi kalau Y saya ambil titik yang ada 4 contoh. Kalau Y 4 negatif, X adalah negatif 4. Kita ada masalah. Kita buat je. Contoh, 0 sini. Negatif 4, 4. Negatif 4, 4. Tanda. 1, 2, 3, 4 sini.
Sebab kita tak ada kotak. Kita agak-agak je. Ini graf kita. Sini. Putus, putus. Macam tu kan. Okey, nama kat mana? Tak, sini boleh. Kawasan mana? Atas. Cantik. Nampak? Satu lagi kekangan mana? X kosong mana? X kosong ini paksi Y dah ada X kosong. Lebih kecil kawasan ni. Sekarang kamu dah jumpa dah. Mana kawasan yang perlu kita lorek kan? Okey. Yang ni saya tengok 2-3 buku. 2-3 buku latihan saya tengok. Ni buku teks. Buku latihan pun sama saya tengok. Jumpa soalan macam ni, dia tak bagi kotak. Dia bagi ruang kosong je. Kamu kena pandai-pandai pakai baris. Okey. Dan markah dia 5. Buat ni je. Daripada 3 ni macam ni dia bagi 4 macam ni. 3 atau 4 dia bagi. Dia kena lukis graf dulu. Lepas tu cari kawasan. Lepas tu lorek semua. Jenis graf kena hati-hati pula. Straight ke putus-putus semua kena jaga. 5 markah. Dia seronok kat situ markah dia. Okey. Boleh faham kalau boleh faham kita teruskan aja kejap. Kita pergi tengok. Ni dah tadi. Kalau kamu nak buat kotak boleh. Sebab kotak tak ada. Saya bagi ni untuk masa kita nak belajar. Tapi rasa macam boleh kot tadi. Okey. Ni sekali lagi kita jumpa nampak. Dia dah ulang. Tapi ada otak kat sini. Ada otak maksudnya soalan kebat lah sikit. Tapi rasa je dah kamu dah boleh buat kot. Contoh. Tuliskan ketaksamaan linear yang memuaskan imej rantau berlorek melalui pantulan pada paksi X. Dia combine tau soalan ni. Ni. Dia kata apa? Ketaksamaan yang memuaskan imej rantau berlorek melalui pantulan pada paksi X. Ni rantau berlorek, dia suruh pantul lah. Kan? Bila kita pantul, macam mana apa jadi pantulan pada paksi X ni? Kan? Kita tengok. Jadi pantulan, biasalah. Tengok pantulan. Kalau yang ini, kita kena pantulkan ke sini. Yang ni. Saya ambil ni. Kawasan berlorek, saya ambil point tepi tu. 1, 2, 3, 4. Ambil point dia. Nampak? Jadi point kita ini pantul sini. 2 kotak, 2 kotak. Yang ini pantul sini. Yang ini pantul sini. Ikutlah bentuk dia. Bentuk dia ni. Garis terus je tak apa. Terus je. Okey. Kemudian yang ni. Yang ni putus-putus dah ada. Jangan usik lah. Dia bagi putus-putus kita lorek. Ini namanya pantulan pada paksi X. Okey. Jadi macam mana nak buat graf ni? Apa persamaan dia? Okey. Ini kita tengok contoh persamaan kita tengok. Yang pertama, garisan ni. Garisan ni kalau kamu cam lah, kamu tengok cerita dia, garisan macam ni, dia simple. Ada 2 garisan je. Yang duduk tengah-tengah. Lalu tengah-tengah ni ada 2 garisan je. Yang pertama, garisan dia macam ni. Ini garisan dia, kita panggil dia kecerunan dia positif. Jadi adalah Y sama dengan X. Lawan dia macam ni. Nampak? Itu lawan dia. Lawan dia adalah Y sama dengan negatif X. Kalau dah faham macam ni, lain kali kalau jumpa, tak payah buat kotak dah. Nampak? Jadi jawapan kita yang pertama, graf kita dah dapat. Siapakah graf kita? Graf ni adalah Y sama dengan negatif X. Ini kawasan ni. Yang tadi ni. Kalau negatif 2, pantul jadi 2. Okey? Tak ada masalah. Yang ini tak berubah. Jadi jawapan kita kat sini yang pertama. Yang ini. Mana kawasan berlorek dia? Atas. Nampak? Atas. Garis penuh. Jadi Y lebih besar atau sama dengan negatif X 1. Yang garisan ni pun penuh. Sebab yang ni penuh. Pantul pun penuh. Dapat penuh. Penuh ke mana? Bawah. Bawah maksudnya apa? Y lebih kecil atau sama dengan berapa? 2. Okey. Yang ketiga. Ni. Seorang ni. Ini X3. X3 ke mana? Ke kiri.
ke kiri, putus-putus. X ke kiri, putus-putus. Ke kiri apa? Ke kiri 3. Siap. Okey? Simple je sebenarnya. Pantul dulu. Pantul. Okay? Tapi sebenarnya kalau kamu tak nak buat graf pun boleh. Tapi dia ada cara dia, susah sikit. Kan? Okay, so, tengok ni. Macam ni. Ni tak cukup kotak. Itu kebat dia. Dia bagi kotak, dia suruh pantul. Pantul tak cukup kotak. Kalau ikut pantulan dia kena buat pantulan. Tapi tak cukup. Kotak tak cukup ni. Nampak? Kan? Cuma kita faham lah. Bila pantul tadi, kita belajar, 4-2 akan pergi sini. Nampak? Yang ini, 2-4 dia akan pergi sini. 4 kotak sini. Kan? Itu beza dia. Okey? Jadi kalau kamu tengok, yang ini putus-putus. Jadi dia pergi sini pun putus-putus ni. Masalah kalau tak cukup kotak ni. Tapi kena faham koordinat kat mana lah. Lebih kurang. Yang ni straight, kita pun straight lah. Okey? Dia ada satu lagi kaedah. Kaedah tu kita kena faham macam mana nak pantulkan graf. Tapi saya tak suka bagian tu sebab kadang-kadang pelajar lupa. Ni tarik ni. Macam tu. Kaedah ni lebih mudah sikit lah. Lorek kawasan ni. Kita buat ni dulu. Sebab ni ada markah juga. Belum buat persamaan dulu. Ni sebab kita pantul dulu. Pantul pada paksi X. Dah dapat. Apa koordinat kat sini? 2 sama. Tapi 4 jadi negatif 4. Macam tu. Okey. Koordinat sini macam mana? 4 sama. 2 jadi negatif 2. Macam tu. Okey. Jadi masalah kat sini kalau jumpa soalan kebat ni. Kamu kena buat persamaan garis lurus. Tu masalah yang pertama. Jadi kita tengok. Nak buat persamaan garis lurus macam mana? Saya ajar buat. Persamaan. Persamaan garis lurus. Apa formula asas dia? Formula asas dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Yang mana M ni adalah apa? Kecerunan. Kecerunan paling senang kalau ada 2 titik. 2 titik kita akan pakai formula M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, yang mana C pula adalah pintasan Y. Okey. Kan? Soalan ni tak bolehlah susah sangat dia bagi sebab markah dia tak banyak mana pun. Tak apa, kita buat satu-satu kan. Okey, saya akan buat garisan putus-putus ni dulu. Okey, bila kamu tengok garisan putus-putus ni, kita kena cari kecerunan dulu. Kecerunan ni melibatkan 2 koordinat. Yang pertama koordinat apa? 0, 0. Yang kedua koordinat kita 2, negatif 4. Jadi kita boleh dapatkan kecerunan dia. M sama dengan negatif 4 tolak 0. Tak payah tulis lah. Per dengan 2 tolak 0. Dapatlah kecerunan kita negatif 2. Macam tu. Okey. Pintasan Y dia kat mana? Dekat 0. Dia kena kat 0. Di jawapan kita terus dapatlah Y sama dengan negatif 2X. Persamaan putus-putus ni. Jadi apa ketaksamaan kita kalau macam ni? Jadi kita tulis sini dulu. Tulis sini dulu. Ni ke mana? Ke atas. Ke atas putus-putus. Jawapan kita Y lebih besar negatif 2X. Dapat 1. Bermarkah dapat? 2 dah. Ni 1. Nampak? Ni 1 persamaan 1. 2. Okey, 3. Ni 1 persamaan 1. Ketaksamaan 1. 3 markah sepatutnya. Okey? Dia kalau dia bagi macam ni dekat exam, memang markah dia kena banyak. Sebab dah 2 topik ni. Pantulan dengan garis lurus dengan ketaksamaan. 3 topik. Okey? Garisan ni pula. Tengok garisan ni. Garisan ni Okey? Siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah koordinat kita 0, 0. Dan juga 4, negatif 2. Nampak? 0, 0 dan 4, negatif 2. Jadi apa kecerunan kita? M sama dengan negatif 2 tolak 0. 4 tolak 0. Ingat formula kita Y dulu baru X. Jangan silap buat kecerunan.
Sini dapat negatif 1/2. Pintasan Y mana? Kosong juga. Jawapan kita kat sini Y sama dengan negatif 1/2X. Okey, garisan macam mana? Garisan terus. Lorek ke bawah. Jawapan kita kat sini adalah Y ke bawah, garisan terus, negatif 1/2X. Cikgu, Ya, ya. yang atas tu negatif 3x. Negatif 3x. Negatif 6 bahagi 2. negatif 6 bahagi 2. Mana 6? Mana? Yang atas tu. Yang Yang M. M yang ni. first. Ha. Ni. Ini 4 ni dah. Dua. Oh, saya salah tulis koordinat. Betul lah. Negatif 4. Betul? Oh, okey, sorry. Betul tak? Saya buat. Betul. Oh, nampak macam 6. Okey. Betulkan. Ni memang saya tulis macam 6. Nombor 4 saya macam nombor 6 pun betulkan Okey? Sorry, cikgu. Okey, tak apa. Terima kasih, Rera. Okey? Sini. Okey ni. Sekarang kita dah sampai garisan yang terakhir satu ni. Okey, kalau kau tengok garisan ni, apa koordinat kita yang terlibat? Saya pakai warna lain bagi nampak. Okey, koordinat yang terlibat adalah ni 40. 40 dan seorang lagi sini. 2 negatif 4. Okey, jadi kecurunan kita kat situ kita akan dapat sama dengan kita ambil biasa je saya ambil Y. Siapa-siapa boleh. Contoh kalau kamu nak ambil kosong tolak negatif 4 pun boleh. Contoh saya ambil kosong tolak negatif 4 sebab saya susun macam ni kan. Per dengan 4 tolak 2. Mesti ikut susunan dia. Okey, sini kita akan dapat 4/2 sama dengan 2. Okey. Tapi masalah dekat sini untuk garisan ni kita tak nampak dia punya pintasan pintasan Y dia. Jadi kita kena buat dulu persamaan dia. Y sama dengan 2X tambah C. Okey, kita masuklah koordinat yang kita ada. Mana-mana koordinat. Contoh nak pakai koordinat mana senang. Nak ambil 40 ke 2 negatif 4. Biasanya lagi senang kita ambil yang ada kosong lah, senang cerita. Kan? Yang ada kosong senang cerita. Jadi saya akan masukkan Y kita kosong, X kita 4. Dapat C. C kita 8 pindah sebelah, negatif 8. Dapatlah persamaan kita kat sini. Y sama dengan 2X tolak 8. Okey, sekarang ketaksamaan pula. Saya tulis sini Tulisan ni adalah Y sama dengan 2X tolak 8. Oh, yang tadi lupa. Yang ni apa? Y sama dengan negatif 1/2X. Okey, ni dah dapat. Kita tengok kawasan ni apa? Atas. Atas terus. Atas penuh. Lorek penuh. Jadi jawapan kita Y atas penuh 2X tolak 8. Boleh yang ni sebenarnya kita ulang kaji topik tingkatan 3 saya rasa. Persamaan garis lurus. Yang tu. Yang ni dah lupa ni banyak ni. Nak cari kecurunan, nak cari pintasan dah lupa. Padahal kamu tengok topik tingkatan 4 kamu ketaksamaan je pun nak tentukan mana. Lebih besar lebih kecil. Tu form 4. Form 4 ni je. Nampak? Tapi sebab soalan ni dia pakai apa? Dia nak pakai persamaan garis lurus pantulan. Form 2. Yang tu. Itu jadi soalan dia jadi kebas. Okey? Boleh nampak? Okey, teruskan Nombor 5, nombor 6 lagi sekali. Jom kita buat sama-sama. Tengok. 6
Tulis ketaksamaan linear yang memuaskan imej rantau berlorek melalui pantulan pada paksi Y pula. Dia tadi paksi X. Ini dia suruh pantul paksi Y. Pantul paksi Y sini ke sini. Okey, itu paksi Y. Okey. Memang kalau kamu tengok kotak memang selalunya soalan kebat kotak tak cukup. Sebab sebenarnya tak payah buat kotak pun. Tapi saya ajar kamu cara paling senang adalah kita buat kotak. Okey. Tapi kalau kita nak congak betul-betul contoh garisan ni. Garisan ni senang. Sebab garisan ni kamu tengok berapa garisan ni? 5x dia 5. Jadi kat sini 5. Maksudnya ini x sama dengan 5. Bila kita pantul sebelah sini, kita kena dekat negatif 5. Dekat negatif 5. Nampak? Itu garisan kita kena boleh pantul paksi Y. Negatif 5 sini. Okey? Yang ini. Garisan putus-putus ni. Pantul lah macam mana pun, dia tak defect pun. Sebab garisan ni macam tu. Pantul macam mana pun, dia tak defect. Puas betul lah, dia tak defect. Sini tak defect. Yang ini macam mana efek dia? Pantul kena tengok sini. Kalau 5, dia akan pergi dekat 5 juga sini. Dapatlah garisan kita. Garis terus. Macam tu. Okey. Kemudian dah ada ni, lorek. Okey. Sekarang kita buat persamaan dulu. Yang pertama, dah jumpa seorang. Saya buat dah. Yang ini adalah X sama dengan negatif 5. Dah settle dah seorang. Okey, garisan atas ni. Yang ni Y pula. Y sama dengan negatif 1. Okey, garisan ni je kena buat. Okey, garisan ni kita kena tengok betul-betul. Apa koordinat kita kat sini? Kenapa? Sebab bila garisan ni kena ada koordinat. Sebab nak perlukan kecerunan. Koordinat kita kat sini adalah 0, negatif 1. Koordinat yang kedua sini. Berapa tadi? Ni. Di sini dia akan jadi negatif 5, negatif 5. Koordinat dia. Nampak? Okay. Buat kecerunan dulu. M ni tolak ni. Negatif 5 tolak negatif 1. Hati-hati ya. Negatif 5 tolak 0 senang. Jadi kita akan dapat negatif 4 per negatif 5 dapat 4/5. Jaga-jaga persamaan dia. Okey? Jadi apa jawapan kita dapat? C kita kat mana? Apa pintasan Y kita? Pintasan Y kita dekat sini. Negatif 1, tak ada masalah. C kita dah ada. M dah ada. Terus tulis je. Y sama dengan 4/5X tolak 1. Kenapa tolak 1? C kita adalah negatif 1. Okey? Dah ada semua. Dah boleh jawab dah. Senang dah. Yang pertama mana? Yang ini dulu saya buat. Okey? Garisan penuh. Jadi X ke kanan. Lebih besar atau sama dengan negatif 5. Yang kedua, yang ini. Putus-putus. Ke mana? Lorek bawah. Jadi, Y lebih kecil. Negatif 1. Ke bawah. Okey. Yang ini ke atas. Siapa yang ini? Okey. Ke atas. Garisan penuh. Ini jawapan kita. Y lebih besar sama dengan 4/5X tolak 1. Boleh? Boleh. Okey. Boleh kita teruskan ni. Jom kita buat ni. Kita buat sama-sama. Tengok. Apa yang dah senang ada? Yang dah senang ada. Okey. Yang asal kalau kita tengok kat sini negatif 2. Maksudnya ni X sama dengan negatif 2 yang asal. Okey. Kemudian ni. Ni. Paksi X. Paksi X apa? Paksi X sebenarnya adalah Y sama dengan 0. Kena tengok betul-betul. Paksi X. Y sama dengan 0. Garisan ni je belum. Okey. Garisan ni kita ada 2 koordinat. Tapi kita kena pantul dululah. Pantul ke mana? Pantul paksi Y. Bila kita pantul paksi Y, kita boleh buat ni. Pantul sini.
Yang ini 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia kurang sudah. Okey. Lepas tu ni ada kat sini senang. Okey. 4 kawasan direct. Okey, apa koordinat kat sini? Kalau ni negatif 6, sini 6. Okey, apa koordinat sini? Kalau negatif 2, sini 2. Ini 2. Okey, jadi sini X negatif 2. Pantul jadi X sama dengan 2. Okey, yang ini berubah tak? Tak berubah. Y sama dengan 0. Tak berubah. Yang ini je kita kena buat, yang sengit ni. Kan? Jadi nak buat sengit, kena cari keturunan dulu. Apa koordinat yang terlibat? 2 koordinat. 2, 4 dan 6, 0. Okey. Ini senang. Terus kita buat M dia sama dengan, saya akan ambil 0 tolak 4. 6 tolak 2. Negatif 4 per 4 dapat negatif 1. Okey. Pintasan nampak? Nampak kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak payah buat. Tak payah kira C. Terus dapat C sama dengan 6. Jadi persamaan kita akan jadi apa? Y sama dengan negatif 1. Negatif je lah. Campur 6. Kalau kamu tulis negatif 1, tak salah. Tapi kalau tak tulis pun tak apa. Persamaan kita kat sini adalah Y sama dengan negatif X tambah 6. Sekarang kita dah ada 3 persamaan nak jadikan ketaksamaan. Yang pertama yang ini putus-putus. Jadi Y lorek bawah lebih kecil negatif X tambah 6. Yang pertama. Yang ni nampak. Yang kedua. X ke kanan. Garis penuh. Lebih besar atau sama dengan 2 tadi. Okey. Kemudian paksi X. Ke atas. Paksi X dia tak ada putus-putus. Dia penuh manjang paksi X. Jadi Y. Paksi X Y. Jangan pergi buat X pula. Paksi X Y sama dengan 0. Jadi atas Y lebih besar atau sama dengan 0. Kan? Kalau masuk dalam exam ni, kamu exam sekali lagi jumpa soalan macam ni, kalau boleh, kalau dapat pantul-pantul ni pun seronok juga, biar markah banyak. 6 ke, 5 ke, seronok kita boleh buat. Okay? Cuma, kena tengok semula. Macam mana nak buat apa? Persamaan gali lurus. Apa formula AM untuk persamaan gali lurus? Y sama dengan MX tambah C. Yang mana M keturunan, biasanya formula paling senang kita pakai M sama dengan Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Sebab apa? Kita perlukan 2 koordinat untuk dapatkan keturunan. Paling senang. C adalah apa? Pintasan Y. Okey. Kalau tak ada dapat daripada graf direct, kena buat persamaan. Okey. Jom kita tengok kebat seterusnya. Ini lagi lah. Kan? Okey. Tapi yang ni saya buat ada bagi graf. Cukup tak cukup saya tak tahulah, saya agak-agak ya. Sepatutnya soalan ni dalam exam kemudian tak bagi tau graf. Kan? Tapi untuk bahagian ni kertas 2, bahagian B ni, markah dia banyak sikit. 9 boleh pergi markah ni. Mungkin dia bagi kotak. Dia bagi kotak. Okey, kita tengok nombor 7. Kita baca pelan-pelan. Markah 9, kita target kena dapat 5 dulu. Nampak? 5 kena dapat dulu sebab markah dia banyak. Okey. Langkah pertama, kita kena jelaskan pada diri sendiri daripada ayat-ayat semua ni, siapa X, siapa Y. Itu langkah pertama. Siapa X, siapa Y? Baca. Puan Jasmine merupakan seorang tukang jahit. Beliau menjahit 2 jenis baju kurung. Tak penting. Terus je. Baju kurung pesak, baju kurung moden. Katakan Puan Jasmine menjahit X baju kurung pesak. Jumpa dah. Bilangan baju kurung pesak. Ni kena rajin sikit buat sebab markah dia banyak. Okey. Y pula adalah bilangan baju kurung moden.
kurung moden. Okey, maklumat seterusnya kita baca lagi. Maklumat di bawah berkaitan dengan jahitan kedua-dua jenis baju kurung oleh Puan Jasmine pada bulan tersebut. Apa maklumat pertama? Jumlah baju kurung. Apa maksud jumlah baju kurung? Jumlah maksudnya X tambah Y. Okey. Ini minggu lepas kita belajar. Selebih-lebihnya. Apakah simbol selebih-lebihnya? Ingat lagi? Selebih-lebihnya? Lebih kecil atau sama dengan 40. Ingat, kalau selebih-lebihnya terbalik. Saya memang ingat. Kalau tak faham, tak payah apa, faham je lah. Terbalik. Nampak lebih, terbalikkan. Okey. Bilangan maksimum. Okey. Maksimum maksudnya apa? Maksimum. Bagi kita, maksimum macam besar. Tapi simbol dia apa? Kecil. Nampak? Siapa yang maksimum? Baju kurung pesak. Maksudnya X. Maksimum apa simbol? Ni. Nampak? Ya, maksimum kecil, simbol dia. Minimum besar. Tapi ada sama dengan 25. Macam tu. Okey. Bilangan minimum. Jumpa. Baju kurung moden. Baju kurung moden. Y. Minimum. Besar atau sama dengan 10. Okey. Berdasarkan maklumat di atas, tulis 3 ketersamaan selain X lebih besar pada kosong, Y lebih besar kosong. Berapa markah dapat? 3 markah biasanya sini. 3 ekor tu. Ada 3 markah. Markah dia 9 tau. Bukan sikit 9. Tapi saya target. Ada juga soalan. Kalau form 4 lah. Exam form 4. Mungkin dia boleh pergi yang maksimum tu. Bahagian C kamu tu markah 15. Topik ni penting. Lukis dan lorek rantau sepunya yang memuaskan ketaksamaan linear dibina. Okey? Jadi yang ini tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Yang ini masalah. Kenapa ini ada masalah? Sebab X campur Y ni, kalau kamu tak tahu, tadi kita dah belajar kalau X campur Y maksudnya apa? 40-40. Ingat tak tadi? 40-40. Tapi kalau tak tahu, kena buat kotak. Kena buat persamaan. Okey? Jadi saya nampak nombor paling besar dekat persamaan kita adalah 40. Dan bila dia bagi benda ni, ni kena ingat. 2 ekor ni. Kalau ada 2 ekor, maksudnya nilai kita adalah sentiasa positif. Itu maksud nilai kita. Kalau dia bagi ni. X besar pada kosong, Y lebih besar pada kosong. Sentiasa positif. Jadi kita dekat graf kita nanti. Di sini, contoh. Kita boleh buat dekat sini. Sentiasa positif. Banyak kotak. Juling tengok. Sekejap. Ini saya panggil dia sentiasa positif. Gitu. Maksudnya dia tak akan jumpa negatif. Berapa? 40 hari kan? Dia paling senang saya akan buat 10. 2 kotak, selang 2 kotak. 20. Mana pergi ni? Juling mata saya ni. Macam tak cukup kotak 3, 10, 20. Saya ambil 6 kotak je ke? Ambil 6 je. Aduh, tak apalah. 10, 20, 30, 40. Rasa macam lain pun kotak pelik. Tak apa. Sini pun sama. 10, 20, 30, 40. Tak boleh risau. Dalam exam kamu dia tak bagi pun kotak ni kalau dia tak bagi. Kita buat pakai baris je. Lebih sikit lah. 50. Okey, Y. X. Okey, nombor kita paling dahsyat pun tadi apa? 40 lah kan? Okay, yang pertama apa? 40. X campur Y 40 maksudnya 40-40. Potong dekat 40. Potong dekat 40. Itu maksudnya X campur Y. Senang je X campur Y ni. Kejap lupa pula. Penuh. Garis penuh.
Tarik, tulis. X campur Y sama dengan 40. Satu. Kedua. X 25. Ini X 25. 25 tengah-tengah. Ini 25. Terus juga kan. Okey. Y 10 sahaja. Ni. Penuh juga. Dah. Okey, jom kita tanda. Yang pertama ke bawah. Okey. Yang kedua X ke kiri. Hati-hati, X ke kiri. X ke kiri sini. Okey. Y ke atas. Jumpa kawasan dia, nampak? Kamu selalunya pelajar akan silap buat kat X ni lah. Dia pergi buat X ni, dia silap buat. Dia jaga X lebih kecil 25. Dia pergi macam ni cikgu, bawah ke atas ni, kiri kanan. Kena ingat X kiri kanan. Correct. Soalan ni kamu dalam exam pun buat pelan-pelan tak apa, jangan risau. Markah banyak. Banyak markah dia. Semua saya target markah dia duduk dekat yang 9 markah lah. Tapi nasib kamu lah kalau tiba-tiba dia duduk kat 15, cantik, skor 15 terus. Dapat kawasan dia, nampak? Okey, sekarang kita baca soalan kita tengok balik. Okey. Daripada graf. Bila dia kata soalan daripada graf, jalan kerja kita kena tunjuk dekat graf. Itu maksud dia. Bukan tengok je, kena tunjuk dekat graf jalan kerja dia. Tentukan bilangan minimum dan maksimum baju kurung moden. Kena ingat, baju kurung moden maksudnya Y. Maksud dia nak apa? Dia nak Y minimum, Y maksimum. Okey? Yang mungkin dijahit jika baju kurung pesak, siapa ni? X sama dengan, ialah 10. Jadi saya keluarkan soalan dia. Apa soalan tanya? Dia kata, kalau X sama dengan 10, cari Y yang minimum kat mana, Y maksimum kat mana. Okey, apa maksud daripada graf? Bila daripada graf, semua benda ni kita boleh buat, dia mesti tentukan hanya melibatkan kawasan berlorek. Kawasan berlorek je. Jom kita tengok apa cerita dia. Mula-mula X sama dengan 10. Kita pergi X10. Okey, kat sini kamu boleh buat garis terus, kamu boleh buat garis putus-putus. Cuma digalakkan kalau boleh pelajar buat putus-putus saja contoh X10 contoh sini Buat terus pun tak apa, tak ada masalah. Pakai pensel je. Okey, bila dah buat kemudian hanya melibatkan kawasan berlorek. Kawasan berlorek maksudnya sini bawah, ini namanya tempat dia minimum. Okey, atas sini. Sini tempat yang melibatkan apa? Maksimum. Okey. Bila dia kata berdasarkan graf, ini best. Kadang-kadang ada pelajar dapat jawapan lain, ada pelajar dapat jawapan lain, terpulang. Dia ikut graf. Contoh saya macam ni senanglah. Ni saya bawa ke sini, dia nak apa? Y. Jadi minimum 10. Maksimum saya tengok ni, saya bawa ke sini. Maksimum 30. Itu dah jawapan. Itu dah jawapan. Jawapan untuk apa? C3. Jadi untuk jawapan untuk C3. Ya. Saya tak faham yang X sama Y sama dengan 40. Cikgu bagi letak 40-40 tu. Ni 40-40 sebab apa? Tadi kita dah buat. Biasanya kalau graf melibatkan X campur Y sama dengan 40, kita kena buat macam ni. Kena buat X, Y. Jadi kita boleh test. Kalau X kosong, tutup X. Nampak? Dapat? Y 40.
Senang je. Lepas tu kita buat Y pula. Kalau Y kosong, tutup Y. Dapat 40. Sebab tu yang jadi 40-40 tu. Iaitu koordinat kita. Apa koordinat kita? Ni 0, 40. Yang ini 40, 0. Boleh? Maksudnya kalau buat soalan yang macam tu juga, maksud kalau kita letak kosong-kosong, dia boleh jadi macam tu jugalah. Main pangkat tu. Jadi kamu ingat je contoh, kalau dia bagi X campur Y, apa-apa persamaan, X campur Y kan, tiba-tiba sama dengan berapa? Tak kisahlah sama dengan apa. Sama dengan 5, maksudnya 5, 5. Macam tu. Maksudnya X kat 5, Y kat 5 garis. Ni selalu jumpa yang ni, sebab tu kita shortcut je. Kalau jumpa macam ni lah. Kan? Hanya kalau X campur Y, kalau ada nombor lain tak boleh kita kira. Okay? Tak payah. Kalau X campur Y maksudnya tak payahlah buat kotak ni. Jimat masa sikit. Kan? Sebab kotak tak ada markah. Yang ada markah persamaan. Garis. Kotak ni untuk apa? Mengira. Kan? Saya galakkan buat kotak sebab apa? Kotak ni bila kita buat, kita boleh semak nanti senang. Salah, ada salah ke, kita confident sikit. Okay? Tapi kalau dalam exam kamu, kalau tak ada masa, kamu hafal je. Kalau X campur Y, 5, 5, 5. X campur Y, 10, 10, 10. Jadi dia senang sikit untuk kita nak jawab. Boleh Syafiqah? Okay? Boleh. Okay. Terus. Macam mana? Dah dapat tu? Dah tulis jawapan? Saya tak tulis jawapan ke? Tulis jawapan tadi. Okay, jawapan kita untuk C3. Kita dah tulis kan? Apabila X sama dengan 10, digalakkan tulis mula benda ni. X sama kosong, maka bilangan Y minimum sama dengan 10. Y maksimum sama dengan 30. Okey, saya tambah sikit. Tiba-tiba soalan tak tanya minimum maksimum. Soalan tanya julat. Kalau tanya julat. Julat maksudnya apa? Maksimum tolak minimum. Itu maksud julat. Maksimum tolak minimum. Jawapan kita apa? Buat jalan kerja. 30 tolak 10 dapat jawapan 20. Itu julat. Kalau dia minta julat. Okey. Kita tengok nombor 4. Yang ini selalunya kebat last sekali. Benda ni. Okey, tengok. Harga jahitan sehelai baju kurung pesak. Masa kita jumpa, yang ini penting. Yang ini sangat penting mula-mula ni. Kena lupa ni. Harga jahitan baju kurung pesak. Maksudnya X. 50. RM 50X. Okay. Baju kurung moden Y. RM 75. Kan? Berdasarkan rantau sepunya, hitung pendapatan maksimum yang dapat dijana Puan Jasmine jika beliau berjaya menjahit 15 helai baju kurung pesak. Nampak? Dia tanya apa? Dia suruh cari pendapatan. Pendapatan maksimum. Kan? Kalau dia jahit apa? Pesak maksudnya apa? X 15. Okey? Jadi kita kena bila pendapatan maksudnya kita kena tengok dekat graf, cari koordinatnya dulu. Kan? Okey? Jadi X 15 kat mana? Kita pergi dekat graf kita tadi. Sama macam tadi. X 15 saya buat putus lagi 15 kat sini. Ni. Dia nak apa? Minimum. Betul? Sorry. Maksimum. Minimum pula. Naik lagi. Situ. Okey. Kalau ikut betul-betul graf dia, kalau graf cantik, koordinat ni dia kena ada nombor lain, tapi graf saya ni dapat sini je. Jadi saya letakkan, saya bawa daripada graf saya dapat kat sini 25. Contoh 25. Okey, sini. Boleh? Okey.
Jadi kat sini maksimum kita. Maksimum kita kalau X 15, Y 25. Kan? Jadi saya akan. Jadi pendapatan macam mana? Apa formula pendapatan? Pendapatan sama dengan harga X. Berapa harga X? 50 kali dengan koordinat X campur dengan harga Y 75 Y. Itu kita punya pendapatan. Daripada graf, berapa koordinat dapat? Koordinat yang kita dapat adalah X 15, Y 25. Nampak? Titik maksimum kita. Ingat, dia hanya melibatkan kawasan Floret. Gantikan, dapatlah pendapatan maksimum. Kan? Iaitu 50 darab dengan 15 campur 75 darab dengan 25. Dapat kita panggil dia pendapatan maksimum saya. Okey. Ambil kalkulator, kira 50 darab 15 campur 75 darab 25. Kalkulator saya dapat kosong balik. Penat tekan. Campur 2625. Jangan lupa unit kita RM. Jawapan kita RM 2625. Dapat. Ini syok ni, soalan ni memang bukan syok apa. Boleh jawab. Kita boleh jawab. Kamu pun boleh jawab nanti dalam exam. Markah dia banyak, yang paling penting sekali. Saya rasa sangat suka kalau soalan yang bagi markah banyak. Kan? Sebab bila markah dia banyak sampai 9, takkan tak boleh dapat 7. Kan? 7 ke 6. Jadi syarat kita dalam exam ni, pertama target lebih separuh dulu. Bila dah start lebih separuh, maksudnya kita dah tahu soalan tu. Mungkin kali pertama buat ada mistake, sikit-sikit kita betulkan sampai SPM. Super. Skor terus. Okey. Begitu Soalan terakhir kita nombor 8. Okey. 8 kat sini. Tengok semaan dulu. Apa langkah pertama tadi? Ingat? Mula-mula dapatkan dulu X dan Y. Siapa X, siapa Y. Okey, tulis. Encik Aiman menjual kain batik yang dibeli daripada pembekal X dan bekal Y. Itu je. Pembekal. Pembekal X. Ini senanglah cerita dia. Pembekal Y. Tak adalah confuse sangat. Okey. Kain batik yang dibeli selebih-lebih, jumlah kain batik yang dibeli selebih-lebihnya 1000. Jumlah. Apa jumlah? Jumlah adalah X campur Y. Selebih-lebihnya simbol kita. Kalau lebih, simbol kita kurang. Selebih-lebihnya 1000. Okey. Kain batik yang dibekalkan oleh pembekal Y adalah sekurang-kurangnya. Okey. Kain batik yang dibekalkan oleh pembekal Y tu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya dia selebih-lebihnya kecil, kurang-kurangnya besar, dah terbalik. Separuh daripada X. 1/2X. Masa baca soalan dah boleh tulis 2 dah. Okey. Berdasarkan maklumat pembelian di atas, tulis 2 ketersamaan. Masih terima kasih terus. A dah siap. Berapa markah? 2. Kalau dia bagi 2 pun ambil. Okey. B. Lukis dan lorek rantau sepunya yang memuaskan ketaksamaan linear yang dibina. Okey. Biasanya kalau lukis, kalau dia bagi graf, kita buat kat graf lah. Okey. Jadi saya akan buat graf. Ni dulu Macam ni tadi. X campur Y 1000. Maksudnya apa? X 1000, Y 1000. X 1000, Y 1000. Okey? Macam mana yang ni? Jangan kau pergi buat kira pula yang ini. Kita buat nombor 10, 20. Tak boleh. Yang pertama main ribu ni. Dia main ribu.
Okey. Bila dia main 1000, bawah ni kalau kita buat apa? 1000 juga. Bawah ni nombor 2 ni. Tengok. X, Y. Kalau X kosong, Y kosong, tak ada masalah. Yang kedua, jangan pakai X puluh-puluh. Di atas main 1000, kita main 1000 jugalah, X 1000. Kalau X 1000, 1000 bahagi 2, Y 500. Macam tu. Oh, kena. Kan? Kalau dia bagi skala lain. Nampak? Okey? Dia tak bagi skala. Kita pergi kat graf kita. Jadi apa kita nak buat kalau main 1000 ni? Kita buatlah graf kita 1000 juga. Mana Acik? Dia main 1000, kita main 1000. Okey, kali ni saya buat bagi 10 lah, cantik 10. Dah buat habis. Okey. Maksudnya kat sini, saya buat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000. Jadi kat sini ratus-ratus, jadi jangan buat 100, 200, 300. Jenuh tulislah. Kita selang 2, 200, 400, 600, 800, 1000. Jarak sikitlah. Kan? 200, 400, 600, 800, 1000. Macam tu. Kan? Dan kita dah ada graf tadi dah. Saya ingat lagi graf tadi. 1000, 1000. Okey. Seribu. Jadi yang ini persamaan kita apa? X campur Y sama dengan 1000. Di mana persamaan kita? Ni. Yang ni. Okey. Satu lagi apa? 00, 1500. 00, 1500. Koordinat akan dapat 00 dengan 1500 ni. Okey. Jadi Y sama dengan 1/2X. Lorek. Jom tengok lorek. Lorek kat mana? Lebih kecil, lebih besar. Bawah, atas. Dapat lorek kawasan tu. Okey. Pakai base. Kalau kamu pakai dalam exam, jangan rapat sangat. Nanti benda kita ada benda kita nak buat nanti takut kira tak dapat. Apa ni? Kita kira tak dapat. Lorek. Siap. Okey. Jom kita tengok cerita seterusnya. Apa soalan minta? Lukis dah, kan? Daripada graf, ingat pada graf kan tunjuk tentukan panjang minimum pula dia minta kan? Dan maksimum dalam meter kain batik yang dibekalkan oleh Y. Maksudnya apa dia minta? Y minimum, Y maksimum. Okey. Jika Encik Aiman membeli 500 kain batik X. Macam tadi soalan. X sama dengan 500. Cari Y. Pergi dekat graf. X 500. Sini. Kena dua tempat. Sini satu. Sini satu. Okey. Yang ini dapat ngam-ngam cantik. 500. Yang ini kita dapat tengah-tengah. Tengah-tengah maksudnya 200 setengah. 200 setengah. Okey. Jadi jawapan kita kat situ apa?
X sama dengan 500, Y minimum sama dengan 250, Y maksimum sama dengan 500. Berdasarkan graf tunjuk ni, putus-putus. Kena tunjuk. Okey. Terus satu. Pembekal X menghadapi masalah stok. Encik Aiman terpaksa membeli sekurang-kurangnya 3/4 daripada pembekal Y. Ni kena baca tutul ni. Pembekal X menghadapi masalah stok. Encik Aiman terpaksa membeli sekurang-kurangnya 3/4 bahagian daripada pembekal Y. Okey. Tuliskan ketaksamaan linear yang mewakili situasi di atas. Sekejap. Saya tak faham soalan ni. Siapa boleh tolong saya kejap? X ada masalah. Y lebih besar atau sama dengan 750. 3/4 kan? Daripada sekurang-kurangnya 3/4 bahagian daripada bekal Y. Sebab semua 1000 betul tak? Sebab semuanya 1000. Oh, jadi kita dapat kat sini ni Cuba tengok jawapan dia kejap. Susah juga ni ayat dia. Saya tak faham ayat. Balik. Tak boleh faham, tak faham ayat saya macam ni. Aduh. Okey, mana jawapan kita? Oh, dia bagi macam ni. Okey, saya faham cerita dia. Okey. Berdasarkan jawapan, saya pun tak faham ayat dia kan. Saya bagi tahu kamu, saya terus terang kalau saya pun pening macam mana ayat dia. Tapi daripada pengalaman saya tengok jawapan pun saya faham nak cerita. Dia kata pembekal X menghadapi masalah stok. Encik Aiman terpaksa membeli sekurang-kurangnya 3/4 bahagian daripada pembekal Y. Jadi maksudnya kat sini cerita dia nisbah dia, dia nisbah lah, 3/4 bahagian. 3/4 bahagian ni maksudnya Y akan dapat 3 bahagian daripada 4. Y akan dapat 3 bahagian daripada 4. Maksudnya semua sekali akan ada 4 bahagian. Jadi X, Y. Y akan dapat 3 bahagian, manakala X hanya akan dapat 1 bahagian. Itu cerita dia. Okey, ini cerita nisbah. Dia bagi dalam bentuk nisbah. Jadi ayat dia. Jadi ayat ni memang susah. Ini saya tanda sini. Bukan saya kata apa, saya sendiri pun bila baca tengok jawapan baru saya faham apa ayat dia. Jadi macam mana nak buat persamaan? Persamaan biasanya kita buat, persamaan kita mesti Y jadi apa, betul tak? Bila jadi macam ni kita boleh buat terus macam tu, per. Sama dengan macam tu. Jadi persamaan kita silang. Bila kita silang, kita akan dapat X sama dengan 3X sama dengan Y. Cuma persamaan tak cantik lah kalau X macam ni. Jadi kita cantikkan. Dia jadi Y sama dengan 3X. Okey. Tapi apa ayat dia ketersamaan? Dia kata masalah
sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya simbol kita apa? Y lebih besar atau sama dengan 3x. Ini jawapan kita. Okey, ini memang ini kebat. Ini kebat sesungguh-sungguhnya kebat. Kan? Kalau kita tulis, saya tadi saya fikir, saya tak boleh tulis sebab kat sini dia cerita pasal Y saja. Terus saya tak pasal kena buat nisbah. Kalau Y saya kita tak boleh buat, kita tak boleh buat Y 34 tak boleh. Kan? Macam Syafiqah kata 750 betul. Betul. Sebab apa? Cuma kalau Syafiqah cakap 750 kena bagi tahu Y dapat berapa. Y dapat berapa? Y dapat 750 jadi X akan dapat berapa? Baru kita boleh jadi persamaan dia. Okey? Kan? Jadi dah dapat ni baru kita buat persamaan kita. Masa kita dapat persamaan tu kita akan dapat tadi cerita dia. X, Y. Kalau X kosong, Y kosong. Okey? 3X. Berapa nak letak X? Letak je tak kisah suka-suka hati kita apa X kita ada. Contoh saya tengok ni kat graf saya ada X 200. Kalau X 200 maksudnya Y kita 600. Kalau X 200, Y 600. Okey? Pergi dekat graf, kita pergi buat. 00, 200, 600. Kan? 00 dah ada, 200, 600 ini. Jadi kita buat. Okey, ayat ini adalah Y sama dengan 3X. Soalan ni sebab apa? Tulis ketaksamaan linear yang mewakili situasi, lukis garis lurus yang mewakili ketaksamaan. Dah. Ini je. Okey? Ini memang susah. Kebat dia lah. Kan? Jadi kalau kita tengok soalan ni, insyaAllah kalau sekurang-kurangnya kalau kita jumpa lagi sekali lah soalan macam ni, insyaAllah kita boleh buat lah. Kan? Itu kita target belajar ni supaya apabila kita jumpa soalan susah macam ni, kurang-kurangnya kita dapat idea macam mana nak jawab. Okey, faham? Boleh? Tapi yang last tu memanglah yang tu memang agak dahsyat juga lah, mencabar agak soalan. Okey, dalam exam bila dahsyat macam ni, last kali make up lah, make up. Ni letak Y. Make up letak X. Make up lagi cantik. Okey. Lorek kelabu-kelabu boleh lorek lagi cantik sikit kan. Tapi jangan tambah-tambah benda dengan kot lah. Okey. Jadi macam mana? Boleh faham? Boleh. Ya. Kan? Kalau boleh insya-Allah alhamdulillah sampai sini dulu untuk hari inilah. Kan? Kalau tak ada soalan apa. Kan? Tapi kalau kamu ada soalan kemudian mungkin masa belajar ni malu nak tanya ke apa kan? Kemudian tu boleh WhatsApp saya tanya. InsyaAllah. Jadi terima kasih. Kan? Kita jumpa lagi insyaAllah hari Khamis. Yang ambil AMAT hari Khamis lah. Kan? Bagi yang ambil Form 5, Form 5 ada yang ambil All Essay hari Rabu lah. Hari Rabu malam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kelas. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.